والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, satu tajuk yang dipetik daripada kitab Bahrul Madi. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في الفقر أضمن للعبادة. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan masa fakir itu lebih diaku bagi memperbuat ibadat. Dalam bab ini hadis menceritakan kepada kita bahawasanya di saat kita fakir atau di saat kita susah, maka itu lebih menjamin untuk kita tetap melakukan ibadat berbanding kalau seandainya kita diberi kesenangan, kemewahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada ketika itu kita mungkin akan sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Jadi dalam bab ini dia nak cerita kepada kita, kadang-kadang bila kita susah, kita rasa kalau aku kaya, aku lebih senang buat ibadat. Tetapi apa yang disebut dalam cerita dalam hadis ini adalah sebaliknya. Kata dia, ketahuilah kiranya ya saudaraku, banyaklah orang menyangkakan bahawasanya apabila kaya dan banyak harta itu senang ia berbuat ibadat dan berdamping diri kepada Allah Ta'ala. Kata musannif, kebanyakan daripada kita menyangka bahawasanya kalau kita kaya, kalau kita senang, maka itu lebih senang untuk kita melakukan ibadat dan lebih senang untuk kita mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata musannif, kebanyakan kita duk rasa lagu tu. Baik. Maka pikiran dan sangka yang demikian itu tidak betul ia sangkaan itu. Sedangkan kata musannif, sangkaan, fikiran sedemikian itu tak betul. Kalau kita menyangkakan bahawa waktu susah kita payah nak buat ibadat, kalau senang, kalau kaya kita lebih senang buat ibadat, sangkaan itu tak betul, kata dia. Baik. Pasal apa? Kerana bagaimana boleh dikatakan boleh kuat berhadap kepada ibadat dan boleh senang hati
Bukankah pada masa berharta itu mau memelihara akan harta dan kekayaan itu? Bagaimana kita boleh kata kalau aku kaya, aku lebih senang buat ibadat? Sedangkan bila kita kaya ni, kita sibuk nak jaga, nak kawal kekayaan kita. Bahkan kita sibuk nak mengumpul, nak menambahkan lagi kekayaan yang ada. Kerana kekayaan dunia ni, siapa pun takkan merasa cukup walaupun telah diberi lebih daripada apa yang dia perlukan. Sebab tu Nabi kata, kalaulah seseorang anak Adam itu sudah memiliki 2 lembah daripada emas, nescaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Dapat 3, dia cari 4. Dapat 4, dia cari 5. Takkan cukup sampai bila-bila. Akhirnya, yang akan memenuhkan rongga perutnya atau mulutnya di dalam kubur nanti adalah ketul-ketul tanah sahaja. Jadi kadang-kadang kita duk puasa, kalau aku senang, aku kaya, aku lebih senang buat ibadat. Tak mau fikir dah. Tapi tak sebenarnya. Bila kaya, bila senang, kita duk fikir macam mana nak jaga kekayaan kita. Masa tak ada jawatan, kita duk fikir aku bila ada jawatan esok senang nak buat ibadat apa. Tak. Bila mai ada jawatan, lagi kalut, lagi tak dan lagi kelang kabut kehidupan kita. Baik. Kemudian kata dia, bila kita kaya, maka kita duk fikir macam mana nak jaga kekayaan, nak kawal kekayaan supaya tidak hilang daripada kita. Sekiranya tidak dipelihara akan dia, kalaulah kita tak jaga kekayaan tadi, tentulah akan kembali jadi fakir. Kalau tak jaga kekayaan tadi, maknanya tak menguruskan dengan baik, maka akan kembali menjadi fakir. Maka pada ketika itu banyak masa dihabiskan untuk menjaga kekayaan, menyebabkan masa untuk ibadat tadi ni terjejah. Tu. Maka kata dia, maka pada masa memelihara harta dan mengurusnya dan berbimbang dengan kesedapannya, dapatkah membuat ibadat? Lalu kata dia, bila kita sibuk urus harta, dulu tak ada kambing lah, belah kambing, nak kena jaga kambing. Contohlah. Dulu tak menega lah, menega pula cawangan, 2-3 cawangan, nak kena duk pergi tengok. Dulu tak payah pergi tengok. Jadi macam-macam. Jadi bila kita duk sibuk sana, sibuk sini, duk ambil kambing apa semua dan sebagainya, masa untuk kita buat ibadat adakah sama dengan masa waktu kita susah dulu, waktu kita fakir dulu, kita tak banyak komitmen yang perlu kita habiskan pada benda-benda lain, melainkan tumpu kepada ibadat semata-mata. Ini yang dia nak abang sini. Sebab tu syukur dengan keadaan kita. Kadang-kadang kita merasakan bahawa aku ni kalau kaya lebih banyak ibadat aku boleh buat. Kadang-kadang tanggapan tu tak betul. Kita tak tahu bila dah kaya nanti lagu mana jadi keadaan kita. Baik. Bukankah waktu-waktu itu habis atau banyak diambil oleh mengurus akan harta itu? Bolehkah peluang itu berhadap kepada ibadat? Jadi banyak masa tadi ini dihabiskan untuk menumpukan perhatian kepada perniagaannya, pertaniannya, harta bendanya, pengurusannya dan sebagainya. Jadi pada ketika itu kadang-kadang semayang pun tak ada tuan-tuan ni. Semayang pun kadang-kadang kalut. Nak duduk wirid macam kita lepas subuh bagi lama sikit tak dan. Nak main masjid awal belum Jumaat tak dan. Kan? Sebab apa? Banyak macam-macam. Sat kawan tu nak jumpa, sat kawan ni telefon, sat depa telefon kata nu ada masalah di kedai di. Jadi benda-benda macam ni akan banyak mengganggu dan memberi kepada kita kesibukan daripada kita menumpukan kepada amal ibadat. Tanyalah siapa-siapa pun. Kadang-kadang masa habis atas jalan, cu sana, cu sini. Pasal apa? Nak urus benda-benda ni semualah. Jadi kesempatan untuk kita melakukan ibadat itu sudah tentulah akan kurang berbanding kalau waktu kita ni tak ada komitmen, tak ada kesenangan apa-apa. Baik, tengok dia kata apa? Bersalahan fakir. Ni. Bersalahan fakir dan tidak berharta.
Berbeza orang yang fakir dan tidak mempunyai apa-apa harta. Maka banyak peluangnya yang kosong. Boleh diisi semua peluang yang kosong dengan apa ibadat badan atau ibadat lidah atau ibadat hati. Berbeza dengan orang yang tidak ada komitmen dari sudut tu. Kerja, pejabat tak kena masuk, tak kena duduk pancekat, tak kena duduk fikir nak menega dan sebagainya, tak kena duduk fikir nak belot. Jadi, banyak masa tadi ni boleh beri tumpuan kepada ibadat. Sama ada ibadat itu melibatkan badan atau melibatkan lidah, seperti berzikir dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Dan juga ibadat dalam bentuk yang lain. Jadi, masa tu banyak. Jadi kalau kita duk sangka kata kalau aku kaya, aku lebih senang buat ibadat, tanggapan tu adalah tak betul sama sekali, kata dia. Hak lala ni, kita duk lala ni. Kadang-kadang lepas pencin kita berasa lapang kan. Lepas daripada pencin kita berasa lapang, boleh main masjid 5 waktu sehari semalam, subuh boleh lekat, lepas subuh pun boleh duk lagi ralik di masjid. Kan, maghrib, isyak kalau balik lambat sikit pun tak kalut, esok tak kena pergi kerja dan sebagainya. Berbeza dengan orang yang masih ada komitmen. Nak tunggu lepas subuh lebih sikit tak boleh. Pagi-pagi Jumaat ni kalau kerja, nak duduk sama belakang tu imam baca surah sajadah pun tak boleh. Gagah tunggu sekejap lagi lewat masuk kerja dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni lah mengganggu kita untuk kita tumpuk ibadat tadi ni. Baik. Dengan kerana itulah Nabi kita ada memberitahukan bahawasanya masa fakir itu lebih dapat pada pengakuan bagi berbuat ibadat, sebagaimana datang khabar yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Ali ibni Abi Talib yaqul inna la julusu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid idh tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bifarwin. Baik. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, berkata ia, sesungguhnya kami duduk serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid Nabi di negeri Madinah dengan beberapa orang daripada sahabat duduk mendengar ajaran Nabi dan mengambil ilmunya. Kata Sayyidina Ali, satu hari kami dengan beberapa orang sahabat duduk bersama-sama dengan Nabi dalam masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba nampak atas kami seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mewahnya dan cukup senang kehidupannya masa ia di negeri Mekah. Tiba-tiba datang waktu kami ramai-ramai duduk bersama-sama dengan Nabi, duduk mengaji dengan Nabi, duduk ambil ilmu daripada Nabi dalam masjid Nabi, tiba-tiba muncul seorang sahabat yang mana sahabat ni waktu dia di Mekah dulu dia dikelilingi dengan kekayaan, kemewahan. Mak dia orang kaya, pak dia orang kaya, harta banyak. Dia orang yang paling segak, paling harum, paling warni, paling kemah pakaiannya ketika berada di Mekah sebelum daripada dia memeluk Islam. Seorang pemuda yang sangat disukai ramai kerana hartanya banyak, segak dan sebagainya. Siapa dia? Namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair. Kalau kita baca dalam sejarah bila mana berlakunya bai'ah di antara Nabi dengan orang-orang Madinah sebelum hijrah, kalau tak silap saya kali yang kedua. Kali pertama mari satu kumpulan beriman, dia balik. Kali kedua mari pula satu kumpulan orang, dia beriman dengan Nabi, dia balik. Waktu tu Nabi hantar wakil Nabi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk menjadi duta Nabi.
mengajar Islam di kota Madinah sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Mus'ab bin Umair ni mak pak dia orang kaya, mewah. Dia di antara pemuda hak paling segak di kota Mekah, pakaiannya dengan wangi-wangiannya, orang kaya. Tapi bila dia peluk Islam, mak pak dia tak bagi apa ke dia. Jadi beralih daripada senang tu jadi susah. Tidak lagi dikelilingi dengan kesenangan dan kekayaan tadi dengan sebab dia Islam. Dalam satu majlis ketika di Madinah ni, lepas daripada hijrah lah, kata Sayyidina Ali, waktu kami duduk dengan Nabi dan para sahabat lain, tiba-tiba muncul Mus'ab bin Umair, yang mana dia ni dulu orang kaya dan berpakaian serba mewah. Tapi kali ini kami lihat tiada apa ada atas badannya daripada pakaian, melainkan sehelai kain 4 persegi tidak berkampung. Kami tengok atas badan dia tak ada, melainkan selai kain 4 segi, jahit pun tak. Susahlah nak abang. Dulu ni sebelum Islam, masa di Mekah, pakaian ni Masya Allah segak, bukan main, mewah. Tapi bila dah peluk Islam ni, tinggal habis kekayaan, mak pak pun tak bagi apa, dia pun tak mau. Jadi hidup dalam keadaan susah. Sehingga kan pakaian pun selai kain 4 segi je, bubuh atas badan, tak berjahit pun. Adalah kain itu bertampal dan bertampung dengan sekeping kulit oleh buruknya kain tadi ni. Dahlah selai kain 4 segi buah atas badan, tak berjahit, bertampung pula dengan sekeping kulit. Kerana apa? Kerana buruknya kain yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Demikian sekali keadaan dia. Ni Mus'ab bin Umair, sehingga dia syahid dalam peperangan Uhud kalau tak silap. Sampai nak ke bumi dia, kain kapan dia pun tak cukup. Demikian sekali keadaan dia. Tinggal habis kesenangan, tinggal habis kekayaan yang dia sepatutnya warisi daripada mak ayah dia, semata-mata kerana petunjuk, kerana hidayah, kerana nak ikut Nabi SAW. Bila Nabi tengok, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka tak kala melihat akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam halnya demikian itu, menangis Nabi kerana ingatkan keadaan yang ada ia Mus'ab di dalamnya, di dalam keadaan daripada nikmat pada masa ia Mus'ab di Mekah. Sebelum Islamnya Islam Mus'ab cukup kaya dan senang lenang. Bila Nabi tengok Mus'ab masuk, berpakaian sehelai kain 4 segi, bertampung dengan kulit, buruknya kain tadi ni, tak berjahit, Nabi jatuh air mata. Nabi teriak. Teriak pasal apa? Kenang keadaan Mus'ab beza sama sekali waktu dia di Mekah sebelum dia Islam dengan keadaan dia selepas daripada hijrah, selepas daripada dia Islam. Dan Mus'ab sanggup menghadapi semua tu kerana apa? Semata-mata kerana hidayah, kerana agama. Jatuh air mata Nabi sebab tengok keadaan Mus'ab tadi ni. Kemudian berasuh ia di dalam kemuliaan dan nikmat-nikmat dunia. Nabi teringat keadaan dia masa kecil dulu, hidup beranak dalam kesenangan, kekayaan, mak dia asuh dia, besarkan dia dengan kesenangan, kemewahan. Dan melihat Nabi akan halnya yang ada ia pada hari ini, yakni hari ia di dalam Islam ini dengan sehabis-habis miskin dan papanya. Beranak dengan dikelilingi dengan kemewahan, dibesarkan dengan kemewahan. Tapi Nabi tengok keadaan dia hari ini, makna lepas daripada dia Islam, hidup dalam serba miskin dan serba papa. Tinggal semua kesenangan tu. Maka kasihan Nabi akan halnya itu, serta sukacita hatinya melihatkan kuat sabar atas halnya itu di dalam masa Islamnya. Nabi tumpang kesian. Tapi dalam masa yang sama Nabi seronok sebab Mus'ab ni sabar menghadapi keadaan susah tadi ni. Semata-mata kerana agama Allah, kerana Islam. Tinggal segala kesenangan, kemewahan yang boleh dia warisi daripada mak ayah dia. Tapi dia tak mau hak tu. Dia lebih memilih Islam
memilih untuk bersama dengan Allah, sama dengan Nabi SAW. Hebat. Nabi pun merasa seronok, merasa bangga dengan sahabat yang begitu hebat hati perut dia. Kemudian Nabi kata apa? Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi tanya para sahabat. Bila Nabi tengok Mus'ab masuk dalam keadaan pakaiannya bertampur dan sebagainya, Nabi tanya kepada sahabat. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan faham dan sangka mereka itu bagaimana. Nabi nak tahu apa sangkaan para sahabat. Bagaimana ada sekalian kamu, hai sahabat-sahabatku, apabila datang waktu pagi seorang daripada kamu dalam pakaian yang mempunyai kemegahan. Yakni apabila datang masa pagi yang telah jadi dan datang masa petang dalam pakaian megah-megah dan beberapa lapis dan bermacam-macam rupa, bersalin-salin pagi dan bersalin-salin petang, dan diletakkan di hadapannya talam dan diangkat lain pula, yakni diangkat talam yang lain, diangkat talam yang ini dan diletakkan lain pula, berisi dengan berbagai rupa, berbagai warna makanan daripada rendang, gulai dan daging, panggang dan ulam sambal dan buah-buah dan segala makanan juadah dan bermacam-macam makanan dan minum-minum yang mewah-mewah. Nabi tanya sahabat, dia hurai di sini. Bila Nabi tengok keadaan Mus'ab dan Nabi tahu keadaan Mus'ab dulu kaya kemudian beralih kepada susah papa semata-mata kerana Islam, Nabi tanya sahabat-sahabat depan Nabi hak susah ni, kamu lagu mana? Kalaulah kata takdir kamu bangkit waktu pagi, tengok-tengok kamu dihidangkan dengan pakaian yang mewah, mana jadi kaya lah. Celek-celek mata pagi esok jadi kaya. Pakaian kamu mewah, mahal-mahal harganya, kamu boleh salin pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Berbeza dengan keadaan kamu sekarang ni, nak salin selai-selai baju pun puas kan? Kadang-kadang ada selai 2 helai baju je. Lagu mana keadaan kamu, fikiran kamu, agak-agak kamu lah. Kalaulah salah kata esok lusa pagi kamu bangkit-bangkit, kamu jadi kaya. Bila kamu jadi kaya, pakaian kamu serba mewah, banyak. Kemudian kamu dihidangkan dengan makanan-makanan yang lazat. Pagi diangkat, dihidangkan, tersedia makanan untuk kamu. Kamu cuma makan je. Lagi tengah hari orang hidang pula makan, malam orang hidang pula makan. Daripada berbagai-bagai jenis makanan yang lazat, yang mewah. Nabi tanya sahabat, agak-agak kamu pada ketika itu lagu mana? Dan sekalian kamu tutup rumah-rumah kamu sebagaimana sekalian kamu menutup Kaabah, yakni ditaruh tabir segenap tingkap dan pintu dan dihias rumah kamu dengan bermacam-macam kelengkapan yang elok. Rumah kamu pula besar, rumah kamu pula dihiasi dengan berbagai hiasan, berbeza dengan keadaan lah. Rumah besar, makanan mewah, pakaian hebat. Kita pun kalau kaya apa hak tu tuan-tuan ni, kalau duit banyak lebih pun ajak dia makan sedap sikit, beli kain baju, lebih-lebih lagi musim raya, rumah. Kadang-kadang hak ada-ada kita pun besar lagi. Perhiasan hak ada-ada pun kita tukar lagi pasal duit jenuh kan. Jadi Nabi tanya lagu tu, macam mana kamu, keadaan kamu kalau berbeza daripada Allah ni? Kamu dapat rumah besar, dihias dengan pelbagai hiasan, bagaimana kamu menghiasi Kaabah kan? Pakaian kamu mewah, makanan kamu mewah, agak-agak waktu tu kamu lagu mana? Jalu apalah macamnya sekalian kamu apabila sampai kepada masa itu. Lagu mana agak-agak keadaan kamu semua wahai sahabat-sahabatku bila kamu duduk dalam keadaan macam tu? Bila didengar oleh mereka itu akan sabda Nabi yang demikian itu, lalu dijawab mereka itu, qalu ya Rasulullah, nahnu yawma idzin khairun minnal yawm natafarragu lil ibadah wa nukfal ma'unah. Lalu jawab para sahabat, ya Rasulullah,
bermula kami pada hari jadi kaya dan mewah seperti yang Tuhan hamba sabdakan itu, lebih baik pada kami daripada hari ini. Boleh kami semua bersungguh-sungguh berhadap kepada ibadat dan menyempurnakan segala bekalan akhirat. Tidaklah kami hadap lain daripada ibadat sahaja, kerana bekalan makanan dan minuman ada cukup, semuanya sudah siap. Amboi, bagusnya hari itu ya Rasulullah. Jawab sahabat. Nabi tanya, agak-agak kamu bila kamu kaya lagu mana berbanding dengan Allah? Sahabat kata, baguslah ya Rasulullah. Bila kami dah kaya esok, kami lebih boleh tumpu untuk buat ibadat. Tak gaduh fikir dah pasal pakaian, tak gaduh fikir dah pasal minuman, makanan, orang masak apa semua. Tak gaduh fikir pasal rumah tangga apa semua. Semua kelengkapan cukup dah, keperluan cukup dah. Jadi masa kami ni, kami nak tumpu untuk buat ibadat semata-mata. Mayang, baca Quran, mengaji. Macam itulah kita pun. Kita duk asal lagu itulah. Kan? Duk kerja, duk pulun ni bagi kaya, pas kaya ni kita nak buat macam-macam. Kadang-kadang tak dan buat pun. Pasal kaya ni sampai bila pun takkan sempurna. Sebab dia tak ada. Dua golongan orang yang tamak, pelahap, yang takkan kenyang sampai bila-bila. Orang yang tamak kepada ilmu dan orang yang tamak kepada dunia. Sampai bila pun dia takkan kenyang. Jadi lalu sahabat jawab cantiklah. Sahabat kata, kalau macam tu senanglah ya Rasulullah. Jadi masa kami untuk ibadat lebih. Sebab kami tak ada fikir bab makan minum apa semua ni. Jadi balik lepas mayang subuh, dia ada dah makanan atas meja. Pakaian pun ada orang sedia dah apa semua. Itu pandangan, tanggapan sahabat Nabi. Kemudian, rupanya sangka dan fikiran sahabat-sahabat Nabi yang demikian itu tidak bertentangan dengan hakikat. Rupa-rupanya pandangan sahabat Nabi itu tak tepat dengan keadaan yang sebenar. Yakni tidak bertentang sebagai katanya itu. Maka ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betulnya. Maka Nabi beritahu benda hak sebetulnya. Yang akan boleh jadi apakala kaya raya dan senang lenang. Apa yang disebutkan oleh para sahabat tadi ni tak tepat. Maknanya tak berbetulan dengan apa yang Nabi SAW akan sebutkan. Maknanya hakikatnya bukan lagu tu. Hakikatnya bukan kata bila kaya ni senang kita nak buat ibadat, masa boleh tumpu banyak kepada ibadat. Tak, hakikat bukan lagu tu. Maka Nabi perbetulkan tanggapan para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la antumul yawma khairum minkum yawma id. Artinya, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi sesungguhnya pada hari ini keadaan kamu lebih baik daripada sekalian kamu pada hari kaya raya itu. Nabi kata, tak. Keadaan kamu semua waktu kamu susah, miskin, tak kaya ni lebih baik daripada keadaan jika sekiranya kamu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu duk sangka bila kaya lebih senang buat ibadat dan sebagainya. Nabi kata, tak. La ni lebih baik. Masa kita pun banyak, senang nak main masjid. Masa kita tak ada fikir. Banyak benda kita tak ada fikir. Kan? Tapi bila dah, ialah bukan tak salah, bukan salah dak, negalah tak apalah. Tapi nak habaknya berbeza keadaan, konsentrasi ataupun tumpuan kita kepada ibadat ni berbanding ketika mana kita ni banyak sangat benda kita nak diurus kerana nak cari kesenangan dan sebagainya, berbanding dengan keadaan kita menumpukan ibadat di saat kita ni tak ada apa-apa komitmen, walaupun kita dalam keadaan susah ataupun hidup, boleh kata hidup lah, tapi tak banyak benda kita nak kena fikir. Jadi masa untuk ibadat tu banyak. Nak pergi mengaji pun senang, kan? Nak tunggu lepas kuliah subuh pun ada masa. Kita tak ada dah, tak dan. Pasal apa kalut tu? Depa duk tunggu dah tu. Sekali orang nak mai jumpa. Kan? Ada temu janji dan jadi banyak benda. Jadi kita yang tak ada komitmen ni, alhamdulillah. Masa untuk kita buat ibadat tu lebih lapang dan lebih senang dan lebih tenang. Jadi syukur dengan keadaan Allah. Walaupun kita taklah diberi senang
macam mana hak sebahagian daripada kita yang lain. Orang hak senang dia ada kelebihan dia pula. Bila dia diberi kekayaan kesenangan, dia boleh buat bajikan dari sudut lain, harta dan sebagainya. Syukur kepada Allah. Keadaan masing-masing tadi ni. Jangan duk komplain, jangan duk berasa kita ni korang tak. Banyak benda lain yang Allah beri kepada kita kelebihan. Kenapa kata dia? Kerana apabila pagi petang ada persalinan baru dan cantik, dan pagi petang sudah ada macam makanan dan segenap perkara kesedapan badan daripada makanan yang sedap, dan tempat duduk sedap, dan kenaikan yang sedap, kenderaan yang sedap, dan mempunyai rumah besar dan mahligai dan taman dan sebagainya, manakah masa dan peluang membanyakkan ibadat? Bila ada kereta besar, fikir nak kena bayar bulan-bulan. Rumah pun besar, fikir nak kena bayar bulan-bulan. Kan? Jadi benda-benda ni semua menyebabkan kita duk fikir nak cari duit tak mana, nak cari duit tak mana lagi dan sebagainya, menyebabkan masa kita untuk ibadat ni jadi terjejal. Semayang pun kadang-kadang tak dan. Ujung-ujung waktu dah apa? Kawan numai, kawan ni mai, sak kawan nu telefon, sak kawan ni telefon. Nak baca Quran pun tak dan, celah-celah baca Quran pun orang duk telefon lagi. Jadi banyak benda. Nah. Dan pula keadaan segala harta itu sengaja kejadiannya memberi bimbang daripada berbuat ibadat. Memang keadaan harta dunia tu di jenis lagu tu. Bila kita ada harta ni, kita nak kena fikir. Macam mana nak jaga? Takut orang ambil. Macam mana nak jaga? Tak mau bagi habis. Macam mana nak jaga? Supaya bertambah lebih dan sebagainya. Berbanding dengan orang tak ada apa. Sebab itulah di antara beza harta dengan ilmu. Ilmu dia jaga kita. Tapi harta kita nak kena jaga dia. Nak kena jagalah. Orang curi, orang ambil dan sebagainya. Kan? Dan menjadikan loba dan tamak kepada bersedap-sedap dan menurut syahwat dan nikmat. Jadi tak cukup. Fitrah dah. Harta ni menyebabkan kita, menjadikan kita ni nak lagi, nak lagi, nak lagi. Tamak. Gaji banyak tu, nak lagi. Untung banyak ni, nak lagi. Ada dah simpan banyak, nak lagi. Dan sebagainya. Nah. Adapun sekarang waktu kita susah, tiada memberi bimbang akan sekalian kamu kepada berbuat ibadat itu, dengan kerana itulah sekarang lebih baik daripada itu hari, kata Nabi. Lah ni kamu duduk dalam keadaan susah lagu ni, tak ada apa-apa, tak gaduh fikir, lah lagi baik daripada seandainya kamu diberi kesenangan, kekayaan, kerana waktu tu kamu tak boleh tumpu hati kamu pada melakukan ibadat pada Allah. Jadi syukur pada Allah. Jangan duk berasa kata kita ni Allah susahnya hidup dan sebagainya. Susah kita tadi ni sebenarnya peluang Allah beri masa kepada kita lebih untuk kita tumpu kepada ibadat. Kalau kita diberi kesenangan, belum tentu kita dapat tumpu dan habiskan banyak masa kita untuk ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis hasan, menceritakan tentang kita bahawasanya keadaan kita ketika mana kita susah itu lebih menjamin untuk kita menumpukan kepada ibadat kita berbanding seandainya kita diberi kekayaan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.